Sebab itulah kita minta supaya kumpulan Wan Simpanan Pekerja dapat segera mengeluarkan 10,000 ni supaya dapat jadikan modal awal. Okay guys, what's up? Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang semua yang sudi menonton Saja Sembang. So, Saja Sembang kali ini guys, still membincangkan tentang K2SP. Baru saja tadi korang ada tonton, okay, Datuk Kamal. Beliau merupakan orang yang aktif, okay, dalam membincangkan topik-topik tentang isu politik, negara, okay, ekonomi sedikit, okay, memberi ulasan lah. Apa yang betul, apa yang tak betul, dia akan hentam saja. Dan untuk mengatakan korang, Saja Sembang ni aku tak nak masukkan hal politik. Cumanya dalam topik kali ini berkait dengan isu K2SP. Okey, sedikit ulasan dia aku akan ambil dan bagi korang tonton. Okey, sebab apa? Benda ini adalah urusan berdasarkan fakta. Apa yang berlaku. Okey, melalui research beliau, okey, dengan melihat audit negara yang mana dalam pengeluaran K2SP ni memang amat-amat perlu sebenarnya dalam modal suntikan, okey, untuk memulihkan rakyat yang terkesan. Tapi sebelum tu guys, bagi korang yang belum subscribe ke channel ini, please klik di sini dan jangan lupa share dan juga like video ni guys. Sebenarnya dia nak menceritakan, okey, apa yang sedang berlaku dan seharusnya pihak kerajaan sendiri menilai lagi-lagilah dengan bajet 2022 yang belum lagi diluluskan untuk dapat persetujuan bersama. Bentangan bajet walaupun nampaknya besar, 300 bilion lebih yang diumumkan oleh Yang Berhormat Yang Mulia Senator Tengku Zafrul, tetapi ia tidak membantu. Saya apabila kabarnya bursa saham di Kuala Lumpur susut saudara. Lazimnya bursa saham ini merupakan indikator kedudukan ekonomi negara. Sebab itu setiap kali apabila usai pembentangan bajet, maka bursa saham akan membuat kenyataan bagaimana kedudukan, apakah saham melonjak naik ataupun turun. Tapi pada pagi ini saudara, jam 9.05 indeks penanda aras bursa saham Kuala Lumpur FTSE di KLCI FBM susut sebanyak 24.97 mata kepada 1,537.34 mata. Jadi semasa tutup pada akhir hari urus niaga minggu lalu adalah 1,562.31 mata. Ini merupakan indikator kedudukan ekonomi kita. Sebab itu saya menyatakan bahawa ekonomi kita bukan berada di landasan yang mewah. Masih lagi rakyat terkesan. Apatah lagi bila dibentangkan bajet sebagaimana yang saya katakan bahawa yang kebanyakannya adalah untuk warga kota, bukan untuk akar umbi di desa, di pedalaman, di kawasan di kampung-kampung dan menyentuh tentang kehidupan yang ramai, iaitu nelayan, petani, pekebun, buruh dan sebagainya. Sebab itu saya melihat laporan, saya seram. Tapi bagaimanapun kita mengharapkanlah agar besok mungkin selepas perbincangan di Parlimen ataupun mungkin selepas Yang Berhormat Mulia Tengku Zafrul dan kumpulan kementeriannya mereka mendengar apa yang dilontarkan oleh ahli-ahli Parlimen, mungkin ada perubahan. Sebab bajet yang dibentangkan itu bukanlah bajet yang tuntas, bukan bajet yang akan digunakan pakai 100%. Dia tertakluk pada kehendak daripada ahli-ahli Parlimen. Sebab itu saya merasakan ahli-ahli Parlimen khususnya daripada UMNO Barisan Nasional mesti tegas dalam menyuarakan suara rakyat. Jangan memanaskan kerusi, jangan berlegar di luar Dewan. Jadi kalau bila Ketua Pembangkang bercakap, celahlah. Kalau ahli Parlimen daripada Parti Pembangkang bercakap, mencelahlah. Dan mencelah memberi pencerahan dan juga meneruskan tuntutan rakyat. Ya, saudara, jangan lupa parti-parti pembangkang ni kebanyakan pemimpin mereka mereka mewakili warga di kota, bukan di desa. Kita adalah warga desa. Jadi ahli-ahli Parlimen kita mesti berjuang untuk rakyat yang tinggal di kawasan pedalaman. Untuk berjuang rakyat yang tinggal di Sabah, di Sarawak, di Kelantan, di Terengganu, di Kedah, di daerah-daerah pinggiran kota, di Perak. Bukan di Pulau Pinang, Kota Raya, tetapi bagaimana mereka tinggal di kawasan Bukit Mertajam, kawasan di Seberang Perai. Ini kawasan-kawasan yang boleh katakan kebanyakannya adalah penyokong, pendukung UMNO. Dalam keadaan begini, saya mengharapkan agar ahli-ahli Parlimen mesti menyuarakan kehendak rakyat. Kalau ikut ahli-ahli Parlimen, kalau di AP memang town area lah ataupun kawasan bandar, saudara. Sebab itu tadi sedap jugalah Yang Berhormat Datuk Seri Najib, dia balun semacam je. Sebab dia kata bahawa serangannya adalah pemimpin terdahulu.
yang disifatkan olehnya adalah bapa lockdown Malaysia. Saya nampak bahawa amarahnya sudah tidak dapat dikawal lagi. Walaupun dengan lembut, dengan bahasa yang cukup baik, tapi maksud pengertiannya bila dia kata bapa lockdown Malaysia merupakan punca kehancuran kewangan dan kehidupan rakyat. Itu kenyataan beliau. Saudara. Jadi kerana menurut Datuk Seri Najib, dia kata dengan sekatan yang separuh masa, lepas itu berlanjutan, dan negara kita merupakan negara paling lama mengadakan lockdown. Sedangkan bila diadakan begitu, jumlah mereka yang dijangkiti oleh virus corona tidak berkurangan. Tapi ekonomi kita terkesan yang amat sangat. Rakyat hidup dalam penuh penderitaan. Sebab itu beliau melontarkan kerajaan terdahulu adalah bertanggungjawab terhadap kehidupan rakyat yang sukar. Jadi janganlah sekarang ni pandai-pandai je nak buat kenyataan itu dan ini. Mereka telah melakukan satu tindakan yang membuatkan rakyat berada dalam keadaan yang cukup terkesan, dan masih lagi hari ini saya melihat apa tadi saya berbual dengan 2-3 orang teman, mereka menyatakan bahawa untuk memperbaiki ekonomi yang telah pun seolah-olah dihancurkan oleh pemimpin terdahulu, ekonomi rakyat, bukan negara saudara ya, ekonomi warga bangsa kita mengambil masa sekurang-kurangnya 2-3 tahun. Sebab itulah kita minta supaya kumpulan Wan Simpanan Pekerja dapat segera mengeluarkan 10,000 ni supaya dapat jadikan modal awal untuk mereka membina balik kehidupan. Bukan benda yang senang saudara. Banyak perniagaan yang terkesan, yang tak bekerja berapa ramai. Lebih daripada setahun tanpa pekerjaan, berhutang. Macam mana nak bayar hutang? Mereka diburu oleh ketakutan apabila pemungut hutang datang. Sebab itu kita minta moratorium dilaksanakan selama 6 bulan. Dalam keadaan begini, mereka kena faham. Di kota, ya. Tapi warga kota pun bukan warga kota yang dalam golongan korporat. Warga kota yang tinggal dalam perumahan rakyat, yang bekerja sebagai buruh, yang bekerja sebagai pekerja-pekerja kilang, yang membawa teksi. Ya. Mereka ini adalah orang yang paling terkesan. Jadi pimpinan harus melihat. Sebab itu, bila saya mendengar bajet tadi, sahabat malam saya katakan, bajet ini bukanlah bajet yang mesra rakyat. Ia menyantuni orang kota, menyantuni orang korporat. Betul, ada bantuan untuk tekun lah, untuk itu, untuk ini, apa semua. Tetapi, bagaimana dengan warga yang melibatkan diri dalam sektor pertanian khususnya, sektor perladangan, para nelayan, para buruh. Saya cakap terus terang bahawa anak-anak muda pun mereka juga terkesan melihat kehidupan ibu bapa mereka seolah-olah tidak disantuni melalui bajet yang lalu. Jadi kita mengharapkan, saya amat berharap agar ahli-ahli parlimen khususnya daripada UMNO, janganlah sedap duduk sebagai pengurusi JRC tak berani pula nak bersuara. Kena berani menyatakan ini kehendak daripada rakyat yang anda wakili. Jangan anda kecewakan perasaan rakyat yang hidup begitu terkesan. So, begitulah perkongsian aku dalam episod kali ini. Diharap sedikit sebanyak memberi info dan maklumat yang terkini daripada channel Saja Sembang yang aku ingin kongsikan. So, bagi korang yang sedang menonton ini, please komen elok-elok supaya kita sama-sama dapat manfaat, dan kita doakan agar keputusan kerajaan boleh menimbangkan lagi bagi rakyat mengeluarkan penambahan KLOSP, iaitu 5,000 ataupun 10,000. So, terima kasih guys atas sokongan anda. Aku Faizwan. Assalamualaikum.